Assalamualaikum everyone. For Science U for today, we will continue our topic about light. Kita akan sambung balik tajuk cahaya. Okay, we will continue about the refraction of light. Ini adalah this one is third properties of light. Ini adalah sifat cahaya yang ketiga. Okay, refraction of light. Cahaya boleh dibiaskan. Pembiasan cahaya, refraction maksudnya pembiasan. Okay? Pembiasan cahaya. Kamu dah belajar yang satu sifat cahaya yang pertama, cahaya bergerak lurus. Light move travels in a straight line. Cahaya bergerak lurus. Yang kedua, light can be reflected. Cahaya boleh dipantulkan, reflected. Okay, R-E-F-L-E-C-T-E-D, reflected. Yang ketiga ini cahaya boleh dibiaskan. Light can be refracted, R-E-F-R-A-C-T-I-O-N. Okay, reflection, to reflection, reflected, R-E-F-R-A-C-T-E-D, refracted. Okay, cahaya boleh dibiaskan. Kita tengok. One afternoon, Siva was at Pak Abu's stall. Suddenly, pada tengah hari, Siva berada di kedai Pak Abu. Tiba-tiba, oh, why does this spoon look bent? Oh, kenapa sudu ini nampak bengkok? Hairan dia, kenapa sudu tu nampak bengkok? Nampak kan sudu tu bengkok? The light from the spoon in the water is refracted when the light travels from water to air. Cahaya daripada sudu dalam air tersebut dibiaskan, refracted, when the light travels from water to air. Bila cahaya bergerak daripada air ke udara. Okay? Bila dia bergerak daripada air ke udara, cahaya tu dibiaskan. This causes the spoon to appear bent. Ini menyebabkan sudu itu terlihat bengkok. Kamu nampak dia jadi macam bengkok. Ni sepatutnya lurus, tapi dia bengkok ke sini. Okey. Ini yang terjadi. When light travels through two different medium, bila cahaya bergerak daripada dua medium yang berbeza, iaitu medium air, udara, and juga water. Okay, bila dia bergerak dari air, okay, cahaya yang bergerak daripada air ke udara, okay, ni dari air, okay, ini nampak daripada air. Bila dia ke udara, masuk ke udara, dia akan bengkok, dia akan dibiaskan. Okay, jadi kamu akan nampak macam sudu itu menjadi bengkok. Okay, this is called refraction of light. Inilah digelar sebagai pembiasan cahaya. Okay, saya nak tunjuk kamu video dulu. Ini yang terjadi. Okay, bila masukkan sudu, you put the spoon in the water, you will see this. Apabila cahaya bergerak daripada medium air ke medium udara, dia akan jadi dibiaskan. Kamu akan nampak sudu menjadi bengkok. Okay, apabila cahaya melalui dua medium berbeza, arah pergerakan cahaya akan berubah. When light travels between two different medium, okay, the direction of the light will change. Pergerakan cahaya itu akan berubah bila dia melalui dua medium yang berbeza. Ini eksperimen macam dalam buku kamu. Kamu perlu buat kotak macam ini. Okay, bagi potong sedikit untuk laluan cahaya.
dan juga kamu perlukan skrin di hadapan. Skrin ni dibuat daripada kertas saja, kertas A4 saja. Inilah cara buat ya, cara susunan dia. Letakkan light, lampu, and then dekat board bagi cahaya lalu, dan kamu akan nampak cahaya di hadapan tu. Kamu tandakan, lakarkan cahaya tersebut. Lakarkan cahaya tersebut. Kemudian kamu ambil gelas yang berisi air, gelas with water, letakkan di hadapan dia, put in front. Apa yang kamu nampak? Cahaya tersebut akan berubah, alur cahaya tersebut akan berubah tempat dia. Alur cahaya terbias dan berubah arah. Jadi itu alur cahaya lah, yang kamu nampak di skrin tu. Bila kamu letak ni, dia lalu medium air, dia akan berubah, terbias. Dia akan terbias, it will refracted. Dia akan berubah, terbias, dan dia juga akan berubah tempat dia lah, kedudukan dia. Itu eksperimen pembiasan cahaya. Ni eksperimen tadi ya, yang cikgu tunjuk tadi. Formation of rainbow. Pelangi yang kamu nampak tu, yang selalu yang kamu nampak, disebabkan oleh ni lah, reflection of light, disebabkan oleh pembiasan cahaya. Kalau tak ada pembiasan cahaya ini, tak akan jadinya pelangi yang kamu nampak. One evening after the rain, wow, the rainbow is so beautiful. But do you know how a rainbow is formed? Usually when the sun shines during or after the rain, a rainbow is formed. Selalunya selepas bila matahari bersinar, selepas hujan, pelangi akan muncul. Oh, I see. Do you know that when the sun shines on the rain droplet, the light will be refracted? Kamu tahukah bila cahaya matahari menyinar pada titisan-titisan air, titisan air hujan tu, cahaya akan dibiaskan. This will form a rainbow. Ini akan menghasilkan rainbow, pelangi. Carry out an investigation. Formation of a rainbow. Ini kamu boleh buat sendiri di rumah. To investigate the formation of a rainbow, apparatus, apa yang diperlukan? Mirror, flip chart paper, adhesive tape, basin, water. Tape a flip chart paper onto a wall outside the classroom. Letakkan ni kertas majum tu pada dinding. Place a basin filled with water under the sunlight. Letakkan basin bawah cahaya matahari. Put a mirror into the basin of water. Letakkan mirror, cermin dalam air, macam ni. Adjust the bottom part of the mirror which is under the water surface toward the sun until a rainbow is formed on the flip chart paper. Kamu adjust cermin tadi ya di bawah air, bawah permukaan air, supaya bila dia menyinar ke cermin tersebut, dia akan memantul dan kena pada paper tadi. Cikgu tunjuklah cara untuk membuat eksperimen tersebut. Cikgu guna video cikgu ni ya. Isikan air dalam basin, letakkan kertas majum pada dinding. Tengok dia buat macam mana. Letakkan di bawah permukaan air, adjust lah supaya dia muncul pada kertas majum tersebut.
Okey. Bila kamu pergi dekat pada cahaya yang muncul di atas kertas mahjong tu, kamu akan nampak sebenarnya. Nampak spektrum cahaya, maksudnya kamu akan nampak warna-warna pelangi tersebut. Kamu akan nampak warna-warna pelangi. Di tepi-tepi tu. Okey. Dia akan menghasilkan warna pelangi. Macam itulah pelangi terhasil. Macam mana rupa dia? Bila cahaya matahari terkena pada titisan air hujan, cahaya akan dibiaskan dan akan membentuk pelangi. Okey. Bila ni titisan hujan droplet ni, water droplet, rain water droplet. Bila dia terkena pada water droplet dia akan dibiaskan. Dan dibiaskan, dia akan muncul, dia masuk ke cahaya tersebut sampai ke mata kamu. Dia akan nampak spektrum cahaya, iaitu warna-warna pelangi tersebut. Bila dia dibiaskan, cahaya tersebut dibiaskan oleh water droplet. Kepentingan sifat cahaya dalam kehidupan. What is the importance of properties of light? If light does not travel in a straight line, cannot be reflected and refracted, what will happen? Jika cahaya tak bergerak lurus, tak boleh dipantulkan, dan juga tak boleh dibiaskan, what will happen? Apa akan terjadi? Take a look at the situation below. Tengok apa akan terjadi. Lihat situasi di bawah. Okay. Situation 1. If light does not travel in straight line, is the light from the torch able to directly shine on the object you are looking for? Kalau cahaya tak bergerak lurus, adakah cahaya daripada lampu suluh boleh memancar tepat ke arah objek yang kamu nak cari? Kamu ambil lampu suluh, tapi cahaya tersebut pergi merata-rata, jadi susah. Okay, untuk kamu nak cari barang, nak lihat dalam gelap. Okay. If light cannot be reflected, can we see our face in the mirror? Kalau cahaya tak boleh dipantulkan, reflected, bolehkah kita lihat muka kita di cermin? Jadi tak dapat. Kalau cahaya tak boleh dipantulkan, kamu takkan nampak image muka kamu di cermin. Di mana-mana lah, dalam air ke, di objek, di tempat permukaan yang rata, okay, dan licin, takkan nampak image kamu. Jadi susahlah kehidupan seharian. Okay. If light cannot be refracted, can the hand lens magnify the image of the object? Kalau cahaya tak boleh dibiaskan, bolehkah kanta pembesar itu membesarkan image objek yang nak dilihat? Itu pentingnya reflection of light. Itu pentingnya pembiasan cahaya. Kamu boleh, dia digunakan dalam kanta pembesar. Okay? Bila cahaya itu dibiaskan, dia boleh membesarkan image, image sesuatu objek. Orang dah belajar mengenai pembiasan cahaya, jadi dia ciptalah kanta. Kanta itu dia tahulah bentuk dia macam mana nak buat supaya bila lalu kanta tersebut, cahaya lalu kanta tersebut, image tersebut, image benda yang kamu nak perhatikan menjadi besar. Okay. Itulah pentingnya properties of light. Pentingnya sifat-sifat cahaya. Sebelum tu, cikgu nak tunjukkan lagi. Wait,
Cikgu nak tunjukkan. Cikgu nak tunjukkan lagi pembiasan cahaya ini, eksperimen pembiasan cahaya. Okey, perhatikan saiz bateri di dalam air dan juga di luar. Tengok, bila dimasukkan ke dalam air, nampak tak saiz, perbezaan saiz dia, difference of the size. Yang di luar nampak kecil, bila dalam air nampak besar. Ini kerana berlaku pembiasan cahaya, because refraction of light. Itulah jadi ni yang orang cipta magnifying glass, kanta pembesar, daripada macam ni lah, daripada eksperimen macam ini. Jadi mereka cipta kanta supaya boleh membesarkan suatu image, objek yang kamu nak tengok. Okay, that one is refraction of light, pembiasan cahaya. Cahaya tu akan berubah arah dia bila masuk daripada satu medium ke medium yang lain. Daripada medium air ke medium udara, dia akan membengkok, dia akan berubah arah. That one is refraction of light. Okay, that is a 3. Itulah 3 properties of light that we learn. Itulah 3 sifat cahaya yang kita belajar. Okay, kita rumuskan ni. Tengok sini, mind reflection. Number 1, properties of light are: 1. Light travels in a straight line. Cahaya bergerak lurus. B, yang kedua, can be reflected. Cahaya boleh dipantulkan. And C, yang ketiga, can be refracted. Light can be refracted. Cahaya boleh dibiaskan bila dia lalu daripada satu medium ke medium yang lain. Okay, number 2, a transparent object is an object which allows all light to pass through it, hence no shadow is formed. Objek yang transparent, lut sinar. Transparent ni adalah lut sinar, adalah objek yang membenarkan, allows all light, semua cahaya menembusinya. Jadi bila dah tak ada cahaya dapat tembus, jadi tak adalah bayang-bayang yang terhasil, no shadow is formed. Number 3, a translucent object. Okay, translucent object is an object which allows some light to pass through it. Translucent ni adalah lut cahaya. Transparent, lut sinar. Translucent, lut cahaya. Objek lut cahaya adalah objek yang membenarkan sebahagian sahaja, tak semualah cahaya masuk, ada sebahagian sahaja untuk tembus dia. Jadi hence the shadow form is less clear. Jadi bayang-bayang yang terhasil tak berapa jelas. Macam kamu bahan yang lut cahaya, botol. Contohnya botol lah, botol lut cahaya. Okay, bila kamu pancarkan cahaya, okay, kamu akan nampak bayang-bayang dia tak berapa jelas, akan ada nampak cahaya-cahaya sedikit. Okay, that is translucent object. Number 4, an opaque object is an object which does not allow any light to pass through it. Opaque, objek legap. Okay, objek legap macam ni, handphone ni legap. Objek yang tak membenarkan cahaya masuk menembusinya. Okay, tak ada cahaya dapat tembus. So hence a clear shadow is formed. Jadi bayang-bayang yang jelas terhasil bila dia dihalang oleh objek yang legap. Number 5, factors affecting the size of shadow are, faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang adalah, okay, distance between the object and the light source. Jarak antara objek dengan sumber cahaya. Ini eksperimen yang kamu tengok minggu lepas. Yang kedua, distance between the object and the screen, dan juga jarak antara objek dengan screen. Okay. Number 6,
Factors affecting the shape of shadow are faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang adalah orientation of the object, orientasi objek tersebut. Macam cikgu tunjuk minggu lepas, orientasi dia, kalau dia macam ni orientasi dia, bayang-bayang dia lain. Kalau macam ni orientasi dia, lain bayang-bayang. Inilah orientasi ya. Okay. Position of the light source. Satu lagi, posisi. Okay, kedudukan sumber cahaya. Kalau daripada depan, dari depan dia lain. Kalau daripada tepi, bentuk dia akan lain, berubah. Okay. Number 7, applications of reflection in daily life are as follows. Ini adalah kepentingan aplikasi pantulan cahaya dalam kehidupan seharian. The face mirror reflects light from our face to our eye. Okay, cahaya cermin memantulkan cahaya daripada wajah kita ke dia pergi ke cermin dan dipantul balik ke dalam mata kita. So jadi kita boleh we can see our face, our body. Okay. Dental mirror reflects light from the teeth and enables the dentist to examine the condition of the teeth easily. Okay, apa dia yang doktor guna tu? Itu adalah cermin perubatan, pergigian. Okay, reflect light from the teeth. Dia pantulkan cahaya daripada gigi kamu masuk ke dalam cermin tu dan masuk ke dalam mata dentist. Jadi dia boleh nampak bahagian belakang gigi kamu. Alright. Convex mirror reflects light from block object to our eyes. Cembung. Okay. Cermin cembung. Okay. Reflect light, memantulkan cahaya daripada objek yang terhalang kepada mata kita. Jadi kamu boleh nampak apa yang ada di simpang yang kamu tak boleh nampak. Two mirrors in the periscope reflect obstruct light from an object to our eye. Ini yang digunakan apa nama dia? Periskop dalam submarine, dalam kapal selam. Dia ada dua mirror, dua cermin. Okay, pantul masuk dalam mata kamu boleh nampak apa yang berada di permukaan air. Okay. Number 8, the reflection of light can be drawn in the form of ray diagram as shown below. Apa dia? Pantulan cahaya boleh dilukis, okay, dalam bentuk ray diagram. Ray diagram ni adalah rajah sinar. Okay, ini adalah ray diagram, ini adalah rajah sinar. Okay, dia ada dua, sinar tuju dengan sinar pantulan. Okay, light is directed onto the mirror surface. Ini adalah sinar tuju dalam bahasa Melayu dia. Okay, light is directed onto the mirror surface. This one, light is reflected from the mirror surface. Ini dalam bahasa Melayu dia sinar pantulan. Okay, sinar tuju dan sinar pantulan. Light, directed light. Okay, and then is reflected light. Okay. Number 9, when light travels through two different mediums, the direction of light will change. Bila cahaya bergerak daripada dalam melalui dua medium yang berbeza, the direction of light will change. Arah pergerakan cahaya tersebut akan berubah. Yang kamu nampak tadi. This is called refraction of light. Number 10, when the sun shines on rain droplets, light is reflected and a rainbow is formed. Bila sinar cahaya matahari memancar ke rain droplet, titisan hujan, air hujan, light is refracted. Cahaya dibiaskan. Okay, cahaya daripada
daripada udara masuk ke dalam air tersebut, dia akan berubah, dia akan dibiaskan, dia berubah arah, dan dia akan menghasilkan spektrum cahaya, iaitu cahaya-cahaya warna-warna pelangi tu. Dia akan masuk dalam mata kamu akan nampak warna pelangi tersebut. Okay, that is all for today. And for your homework, untuk tugasan kamu, I need you to do page 48, 49, 50, 51, 52, 53 and 54. Okay, kita habiskan tajuk light ni. Ini tugasan seminggu lah kamu buat. Okay, 48 until 54. Untuk 48 tu, itu eksperimen guna bikal. Di rumah kamu tak ada bikal, kamu guna gelas lah, gelas yang sinarkan cahaya. Okay, baiknya yang nampak lah. Yang dalam tu kamu letakkan apa, coin duit shilling dalam tu, nampak duit shilling tu. Jadi 48 tu kamu gunakan gelas. Okay, tak perlu guna bikal, sebab bikal ni kalau dibuat di dalam bilik sains. Tapi kamu buat di rumah kamu guna gelas sahaja. Okay, so that's all. After you have finished, as always, you take a picture and you send it into the Google Classroom. Okay, that's all from me for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.